Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Okay, hari ini mari kita tengok buku kamu muka surat 248. Okay, kita tengok rangsangan minda 3. Di sini dia minta ruang sampel. Jadi kita akan nyatakan ruang sampel. Sebagai contoh seperti yang cikgu sudah sediakan ni. Angka nombor 1. So kita tulis 1A. Satu angka lah. Okay, kalau sebelah sini 1G. Okay, yang di sini yang kedua cikgu sudah tuliskan untuk kamu 2A. Okay, 3A, 4A, 5A, 6A sebab di sini semua A kan. Okay, seterusnya dia nak ruang sampel. So kalau ruang sampel maksudnya yang ada dalam kotak ni. Okay, ada berapa tu? Kalau kita kira semua ni ada 12. Okay. Jadi mari kita mula jawab soalan ini dulu. Mendapat nombor genap dalam lambungan dadu, okey, dan angka dalam lambungan shilling. Maksudnya dia mesti dapat nombor genap, okey, genap dan angka pada shilling, angka. So dia mesti ambil angka. Dia mesti ambil di sini dan nombornya tu mesti nombor genap. So, mari kita tengok mana nombor genap. Ini dia. 1, 2, 3. 3 ni sahaja. So, kita kira dia punya kebarangkalian. So, kebarangkaliannya ialah 1, 2, 3. 3 dari jumlah keseluruhan tadi ialah 12. So, kalau kita permudahkan, kita akan dapat 1/4. Mari kita bandingkan dengan yang ini. Menggunakan hasil darab. Mendapat nombor genap. Okey, untuk nombor genap ada berapa nombor genap yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sebab di sini mesti nombornya 2A kan. So kita punya nombor nanti nombor genap juga. So kita ada 6. Untuk nombor genap kita ada 6/12. Okey, itu dia. Untuk angka pula, ada berapa angka yang ada di sini? Ini dia angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi kita ada 6 juga per 12. So, tekan kalkulator, kita akan dapat 1/4. Kesimpulannya, ini dan ini adalah sama. Ini adalah menggunakan kaedah pendarapan. Dan ini adalah menggunakan kaedah menyatakanlah dia punya jawapan. Okey, berdasarkan jadual tu. Okey, jadi kesimpulan yang kita dapat buat di sini ialah, okey, ini dia. Hukum kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. So maksudnya kalau kamu jumpa A bersilang dengan B, kebarangkalian A bersilang dengan B, okey, ini dia. Maka dia punya jawapan ialah kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey, yang ni nanti kamu tolong buat yang lain-lain ni, okey? Ada lagi soalan lain, kamu try dulu. Yang ni pun lengkapkan balik, okey? Mari kita tengok contoh 3. Okey, hukum. Kalau kita menggunakan hukum pendarapan. Okey, jadi kita tengok dulu dia punya soalan. Kita ada dalam kotak F. Ada pameran di situ. Hurufnya satu-satu tu lah. Okey, dalam kotak G pula ada nombor-nombor ni. Okey, jadi kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap. Ini dia punya soalan. Mendapat huruf P dan nombor genap. Jika kita guna kaedah pendarapan, okey, kita tengok dulu apakah kebarangkalian untuk P. Jadi P ini dia. Okey, 1 ya. 1 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1/7. So ini dia. Kebarangkalian mendapat nombor genap pula. Kita tengok nombor genap. Okey, nombor genap di sini ialah 1, 2.
Okey, ada dua nombor. 2 dari berapa? 2 dari 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika kita guna kaedah pendarapan, maka kita akan darab 1/7 darab dengan 2/5, kita akan dapat 2/35. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, jika kita menggunakan kaedah penyenaraian kesudahan, okey, yang ada nombor genap dan huruf P ialah P6 dan satu lagi ialah P8. Itu dia P6, P8. Itu kesudahan yang mungkin. So, ada berapa dia punya ruang sampel? Ruang sampelnya adalah 7 darab 5, 35. Kenapa macam tu? Macam yang cikgu cakap sebelum ni, okey, kalau kita guna jadual untuk mencari ruang sampel, kita tengok di sini P3, kita akan dapat P3 kan. Di sini akan dapat P5 dan seterusnya. Sini ada nombor-nombor, semua nombor ni. Okey. Akhirnya dan yang contoh yang last N11 gitu kan. Okey. Jadi kalau kita kira jumlah keseluruhan yang ada di sini ni, okey, jumlahnya ialah 35. So, paling senang untuk kira adalah dengan cara mendarablah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. So, 7 kali 5 jawapannya ialah 35. So, dalam ni ada 35 ruang sampel. Jadi, yang kesudahan yang mungkin ada 2. Jadi, dia punya jawapan ialah 2/35. So, kita dapati jika kita guna kaedah pendarapan ataupun guna kaedah menyenaraikan kesudahan yang mungkin, kita akan dapati jawapannya sama. Ini dia. Mari kita tengok situasi ini pula. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, jadi mari kita wakilkan situasi dengan menggunakan gambar raja pokok sebab dia minta guna gambar raja pokok kan. So, gambar raja pokok rupanya beginilah. Macam mana nak buat? Okey, mari kita tengok. Kita ada 2 biji guli iaitu hijau dan merah. Okey, kebarangkalian untuk dapat guli merah ialah 1 biji. 1 daripada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita ada 9. Okey, sorry. Okey, 1/9. Bagaimana pula dengan guli hijau? Okey, guli hijau kita ada 8 biji. 8 dari 9 kan tadi. Okey, seterusnya apabila kita ambil guli yang kedua. Okey, guli yang kedua tadi kita ambil hijau. Okey, lepas tu kita ambil hijau lagi atau merah. Bila kita sudah ambil yang hijau tadi tanpa pemulangan, maksudnya guli yang tinggal adalah 8 biji. Dan guli yang hijau tadi sudah ambil sebiji kan, jadi tinggal 7 biji. Guli merah masih lagi sama sebab 1 tapi daripada 8 sebab sudah ambil sebiji kan tadi. Okey, jadi untuk kalau kita ambil guli merah pula, okey, kita ambil guli merah. Jadi kita ada yang tinggal adalah 8 biji guli hijau. Dari berapa? Dari 8 lah sebab sudah ambil 1 biji. Guli merah pula hanya ada 1 biji. So, kalau kita ambil tu, so tinggal kosong biji lah. Kosong dari 8. So, tak payah tulis pun tak apa ya. Sebab kosong bahagi 8 jawapannya kosong lah. Okey, ini untuk kalau kita ambil hijau, ini kalau kita ambil merah. Okey, mari tengok situasi yang pertama ni. Tadi kita ada 8 biji. 8 daripada 9 biji guli yang hijau. Lepas tu bila kita ambil 1 biji guli yang hijau, so kita ambil 1 biji guli yang hijau, yang tinggal hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari berapa keseluruhan dalam ni? Ada 8. Kenapa? Sebab tanpa pemulangan. Okey, mari tengok situasi yang ini pula. Yang ini. Okey.
Okey, jadi kalau yang itu maksudnya tadi, ini masih lagi tidak diambil lah. Kita cuma kali pertama tadi ambil 8 biji, ambil 1 biji dari 8 biji yang hijau kan. Jadi bila itu situasi yang pertama, okey, itu dia situasi tadi. Okey, jadi untuk kali yang kedua ni, okey, bila kita ambil yang merah pula, bila kita ambil yang merah, okey, ini dia hilang. So 1 biji dari 8. Okey, kiralah jumlah keseluruhannya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia 1 biji dari 8. Mari tengok situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua ialah mula-mula kita ambil merah. So ambil merah dulu. Jadi yang tinggal, apa yang tinggal? Mari kita tengok. Hanya ada 8 biji guli hijau. So itu dia 8 biji guli hijau yang tinggal. Okey, jadi untuk ambilan yang seterusnya ialah kita punya kebarangkalian ialah 8/8. Confirm lah, maksudnya confirm kita dapat guli hijau. Okey, jadi mari kita tengok cara menjawabnya pula. Okey, kita sudah nyatakan dia punya kebarangkalian untuk setiap satu tu. Jadi kebarangkalian guli kedua berwarna merah. Kebarangkalian guli kedua berwarna merah. Okey, kita tengoklah kebarangkalian berwarna merah mana satu. Okey, ini sahaja. So ini je lah. Jadi ini mana dia punya kebarangkalian. Ini dan ini. So kita darab kedua-duanya. Kita akan dapat jawapan ni. Okey, jika kedua-dua biji berwarna hijau, kedua-dua biji guli berwarna hijau, so inilah dia punya kebarangkalian kan. Jadi maksudnya kita akan darabkan, okey, ini dan ini. So kamu darab dan dapat jawapan. Okey, ini adalah situasi tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan, biasanya kebarangkalian yang pertama dia punya ruang sampel penuh. Bila ambil 1 biji akan kurang 1 biji. Jadi asalnya 9 biji, dia akan jadi 8 biji untuk ambilan yang kedua. Okey, ini adalah kebarangkalian yang bersandar. Okey, cikgu harap kamu faham dan buat dulu latihan yang ada di sini, okey?